Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas perkongsian kepada para fasilitator sebentar tadi. Tahniah juga diucapkan kepada para pemenang. Seterusnya, majlis mengalukan kumpulan fasilitator seterusnya untuk berkongsi dengan kita tentang aktiviti dalam penjara untuk sesi latihan dalam kumpulan 4. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kot. Assalamualaikum kepada semua. Saya harap anda semua masih bersemangatlah untuk untuk dengar ceramah ini. Okay. So kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan mengenai overview pemulihan jabatan penjara Malaysia. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan ahli kumpulan saya. Okey, nama saya Siti Syakina binti Abdul Rahman. Yang kedua Nur Khairunisa binti Rizaiman. Yang ketiga Muhammad Syazwan bin Zainal. Yang ketiga Nur Syafiqah binti Dino. Yang keempat Nur Hazika binti Yahya dan Muhammad Alif Huzairi bin Mazlan. Okay. Next. Okay. Apa pandangan anda terhadap penjara? Okay. So ada yang cakap penjara ni jahat. Ada yang cakap penjara ni macam satu tempat untuk kita berubah, untuk kita jadi yang lebih baik lah. Tapi ada juga yang cakap orang yang masuk penjara ni keluar masuk pun orang perangai diorang still sama. Tapi kita macam sebagai manusia kita janganlah macam cakap macam tu tak elok lah kan. Jadi kita kena mungkin pandangan orang tu masing-masing tapi kita ni kenalah accept pandangan orang tu juga kan. Okay, next. Okay. Kat sini ada top 10 dari dunia yang terkejam. So, inilah antara senarai-senarainya. Okay. First, penjara Bangkuang. Okay. Penjara Bangkuang ni dia dekat Thailand. So, dia dikategorikan sebagai penjara yang terkejam lah dekat Asia Tenggara ni. Okay. Lepas tu, ada Rikers Island dekat US. San Quentin dekat California. Alcatraz dekat Alcatraz Island dekat San Francisco, La Sabaneta dekat Venezuela, Air Tarama dekat Rwanda, La Sante Paris, Diyarbakir ni ada dua negara lah iaitu Turki dengan Suria dan terakhir sekali Karandiro. Okay. So kebanyakannya bentuk-bentuk kekejamannya adalah pengurusan penjara tu sendiri yang tak bagus. Macam bantuan dekat situ dia yang sangat kejam dan hukumannya sangatlah teruk berbanding dekat Malaysia ni lah. Okay. So kalau contohnya kan dekat penjara Bangkuang ni, penjara Bangkuang ni dia terletak dekat Thailand lah. Okay. Banduan-banduan dekat penjara ni dia akan diorang ni akan diletakkan dalam satu sel yang mana memang orang kata macam berhimpit-himpit lah orang kat situ macam memang sesak nafas lah. Kita sendiri pun kalau macam baru 5 minit dekat tempat yang sesak tu pun kita dah macam nak tahan nafas kan. Tahan nafas. Kita macam sesak lah kan. Dan dekat penjara ni juga, dekat penjara Bangkuang ni juga, diorang dihimpit selama 15 jam. Diorang hanya dimakan sekali sehari
and makan itu adalah makanan dah basi. Laut makanannya adalah nasi yang dah basi dengan ikan yang dah berkulit. Memang makanan tu memang macam dah tak hygiene lah, dah orang kata dah tak elok lah untuk makan. So dekat situ juga ramailah kematian yang berlaku sebabkan makan-makan yang beracun, sebab sebab dia punya kesihatan pun dah menurun kat situ kan. Lepas tu kat situ juga kemudahan yang mereka ada pun sangat minimum. Jadi terhadlah untuk nak buat pemeriksaan doktor pemeriksaan kesihatan kat situ. Jadi agak sukar lah. Lepas tu okay, contoh ada kes dekat Alcatraz Island ni. Diorang macam kalau ke Alcatraz Island ni diorang pengurus penjara tu sendiri yang macam yang agak teruk lah. Contohnya diorang pun sendiri memakan rasuah. Jadi dari situ kita boleh nampak lah cara pengurusan yang agak teruk. Okay, kalau ada gambar-gambar yang ada orang ramai-ramai yang duduk ni, yang ni dekat Alcatraz Island lah. So diorang dikumpul beramai-ramai. So diorang kat situ disebat semuanya dan disebabkan kejadian tu ramai yang mati. Jadi macam sangat takut lah. Apabila diorang buat salah sikit je, contohlah tak makan, diorang mogok lapar, diorang akan dihukum sehingga mati. Tak kisahlah macam mana pun tapi memang sampai mati. Okay. So macam tu lah. Dan dekat Alcatraz Island ni juga ada satu hukuman, ada satu benda, ada satu hukuman yang mana jika seseorang tu bercakap ataupun macam buat bising lah kat situ kan, akan diterima hukuman sampai mati So dekat Alcatraz Island ni kat penjara tu jadi macam senyap, tak ada orang. So start dari tu ramai juga bandar-bandar kat situ yang mengalami depression sebab kita yang setengah jam ni pun tak boleh bercakap. Kita macam resah kan, apatah lagi orang yang seumur kita yang kat penjara tu tak boleh bercakap. Lagilah macam yalah kan, susah. Lepas tu kebanyakan penjara-penjara ni diorang kemudahan minimum lah, macam tak ada pusat kesihatan yang terdekat. Lepas tu diorang punya kemudahan daripada segi teknologi pun agak kurang. Jadi macam tu lah. So next. Okay. So yang tadi tu adalah top 10 penjara yang terkejam kat dunia. So kat situ tak adalah nama penjara Malaysia kat situ kan. So penjara Malaysia ni dikira macam telus, dikira baik juga, baik. Sebab pengurusan diorang sangatlah orang kata berintegriti, sangat teliti. Okay, so kat sini ada aktiviti yang kat sini kalau kita tengok artikel ni, gambar-gambar ni ada ada banduan yang dah menerima ijazah. So kita ni sendiri macam kita ni janganlah pandang rendah kat orang kan. Macam dia kalau diikutkan, kalau dia tu berubah, mungkin dia jadi lebih baik daripada kita. So kita janganlah nak judge orang. So kalau tengok ada juga kesalahan yang kalau tengok baca artikel ni, saya curi nasi. So mungkin ada orang ni mencuri bukan sebab diorang suka-suka, tapi mungkin kesusahan diorang sendiri dengan ekonomi pun yang semakin merundungkan. Jadi nak tak nak diorang, ini je cara untuk diorang survive hidup diorang. So next. So ni antara aktiviti dekat penjara Malaysia lah. Aktiviti dia macam ada kat sini ada program ilmiah, which is kita boleh
solat secara sama-sama. And ada juga banduan kan yang tak pernah baca Al-Quran, tapi bila dia orang masuk penjara ni, so dia orang boleh baca Al-Quran, boleh khatam banyak kali, boleh boleh bimbing diri dia orang tu ke arah yang lebih baik lah. Lepas tu kat sini juga ada pusat jagaan kanak-kanak. So kat sini mostlynya, bukan mostly lah, ada juga ibu tunggal yang kat luar tu tak ada keluarga kan, jadi diorang ada anak tapi tak tahu nak letak anak diorang kat mana, so diorang letak kat sini lah sebagai sebagai tempat perlindungan untuk anak tu. Okay. Lepas tu ada juga program-program dekat luar, macam kalau tengok kat sini ada ada banduan-banduan ni buat gotong royong dekat luar, so macam sama-sama buat benda yang baik. Jadi macam banduan tak adalah macam terpongpong kat satu tempat dekat satu sel tu je kan, diorang tak keluar. Sebenarnya diorang keluar tapi atas pengawasan penjara tu sendirilah. Okay. Lepas tu ada juga pusat-pusat, ada juga tempat tinggal. Kalau memang penjara ni bukan tempat yang selesa, tapi sekurang-kurangnya diorang dapat tinggal dekat situ lah untuk ya. Okay, so lepas ni ada video yang mana video tu tentang banduan yang dah dapat kerja. So maksudnya diorang dah keluar daripada penjara, so diorang dapat kerja lah. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Batu Gajah. Untuk makluman Yang Berhormat, rekod Jabatan Penjara Malaysia bagi tahun 2011 hingga 1 Oktober 2021 menunjukkan seramai 1,940,579 orang banduan telah dibebaskan. Jabatan Penjara Malaysia melalui Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pelbagai usaha dalam memastikan banduan yang dibebaskan tersebut dilengkapi dengan kemahiran yang mencukupi sebelum mereka kembali ke dalam komuniti. Antara program yang diperkenalkan oleh Jabatan Penjara Malaysia adalah: pertama, program jalinan kasih, iaitu untuk memperkukuhkan ikatan kekeluargaan di antara penghuni dan keluarga agar mereka tidak berasa tersisih bukan sahaja sewaktu sedang menjalani hukuman dan pemulihan di dalam penjara, bahkan setelah dibebaskan kelak. Pelaksanaan program ini adalah secara bersemuka dan fizikal di antara banduan dan ahli keluarga bagi meningkatkan hubungan silaturahim dan penerapan emosi antara mereka. Yang kedua iaitu pelepasan banduan secara lesen PBSL merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada banduan yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan mengikut Seksyen 43 Akta Penjara 1995 melalui PBSL, seseorang banduan dapat mencari peluang pekerjaan di samping berusaha menjalinkan hubungan kekeluargaan semula. PBSL ni untuk pengetahuan Yang Berhormat adalah bagi banduan yang hukumannya, tempoh hukuman kurang daripada 1 tahun. Yang ketiga, banduan kemahiran luar penjara bertujuan memberi pendedahan awal kepada banduan yang diluluskan melalui program pembangunan insan PPI, khususnya banduan hukuman lama. Program ini adalah satu kaedah pengintegrasian ke dalam masyarakat sebelum mereka dibebaskan sepenuhnya di samping memulihkan kepercayaan terhadap diri dan masyarakat. Selain itu, untuk pengetahuan Yang Berhormat, sepanjang menjalani proses pembenjaraan dan pemulihan, banduan akan mengikuti pelbagai program latihan kemahiran bersijil di dalam penjara dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja. Dan banyak lagi program-program yang kita lakukan, sama ada melalui program Corporate Smart Internship, iaitu CSI, iaitu kerjasama dengan syarikat swasta bagi memberi peluang untuk orang di parol menyertai sektor pekerjaan. Dan antara syarikat yang melibatkan CSI itu dengan Jabatan Penjara seperti syarikat Panasonic,
syarikat MAMI, Felda, FEKRA, LKPP Corporation dan juga syarikat swasta yang lain. Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Penjara telah melaksanakan banyak program latihan kemahiran dan pemulihan untuk banduan sama ada di dalam maupun di luar penjara agar banduan berkenaan mempunyai keupayaan untuk menyara hidup tanpa diskriminasi. Terima kasih Yang Amat Tan Sri. Telefon baru percuma untuk Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang program pemulihan yang diberikan di Jabatan Penjara Malaysia. Okey, program pemulihan di Jabatan Penjara Malaysia ni terbagi kepada 3, iaitu pertama pemulihan, yang kedua rawatan dan layanan, yang ketiga vocational dan industri. Next. Okey, dasar pemulihan. Dasar pemulihan ni untuk melahirkan penghuni yang mampu kembali kepada fitrahnya melalui proses pemulihan yang dinamik, sistematik dan bersepadu. Okay, next. Okay, visi pemulihan ni adalah untuk melengkapkan setiap penghuni dengan disiplin, sasiah, pengetahuan, kemahiran dan nilai kemanusiaan. Jadi misi pemulihan ni, dia nak dapatkan visi dia tu, jadi dia perlu melaksanakan program pembangunan insan, menerusi pendekatan pemulihan dinamik, berteraskan pembentukan sikap, pengetahuan dan kemahiran. Next. Okay, fungsi pemulihan. Pemulihan dengan merancang dan melaksanakan program serta aktiviti rawatan dan pemulihan ke atas banduan atau tahanan bagi memperbaiki dan membina semula fizikal, mental, sikap, akhlak dan rohani mereka berasaskan teras nilai-nilai murni masyarakat. Next. Apa objektif pemulihan? Objektif program ni untuk melahirkan penghuni yang dapat first membezakan perkara yang baik dan buruk dalam pengalaman tingkah laku kehidupan seharian. Yang kedua, untuk memberi kemahiran penyelesaian masalah berhubung kehidupan kepada ilmu pengetahuan, keduniaan dan keagamaan. Yang ketiga, menggalakkan penghuni mempraktikkan kemahiran yang dipelajari untuk hidup berdikari. Dan yang terakhir, untuk menggalakkan penerapan gaya hidup sihat dengan menzahirkan akhlak yang mulia serta tidak mengulangi kesalahan. Next. Okey, program pemulihan ini terbagi kepada 2, iaitu dalam penjara dan luar penjara. Dalam penjara ni ada satu program, iaitu program pembangunan insan. Dalam program tu adanya orientasi, pengukuhan sahsiah, kemahiran dan pra-bebas BKLP. Luar penjara pula kita ada program parol, pusat kehadiran wajib, pusat pemulihan pemasyarakatan dan rumah perantaraan. Next. Okey. Sebenarnya program pembangunan insan. Program pembangunan insan ni merupakan satu program pemulihan yang fokus dia kepada membentuk penghuni melalui 3 ni, ASK. Iaitu A sebagai attitude, ni sikap. Yang kedua skill, iaitu kemahiran. Dan ketiga knowledge, ilmu pengetahuan. Next. Konsep PPI ni pula, dia berdasarkan kepada konsep pemulihan bersepadu dalam aspek psikologikal, spiritual dan fizikal melalui 4 fasa utama. Fasa pertama iaitu fasa orientasi selama 2 bulan. Dan fasa kedua pengukuhan sahsiah selama 6 hingga 12 bulan. Fasa ketiga kemahiran vocational dan akademik. Fasa keempat pra-bebas ataupun program kemasyarakatan iaitu tidak melebihi 12 bulan. Next. Okay. Next.
Okey, tadi sebelum tu ada video tentang konsep PPI pemulihan ni. Pejabatan Penjara Malaysia mula memperkenalkan program Pelan Pembangunan Insan kepada banduan sejak 2004. Ia terdiri daripada 4 peringkat yang membolehkan banduan diberi pendidikan dan pemulihan secara berkesan. Fasa pertama adalah wajib bagi semua banduan yang masuk ke penjara membabitkan pembinaan disiplin untuk tempoh 2 bulan. Antaranya mereka menerima latihan secara fizikal termasuk latihan kawat serta mengenali peraturan-peraturan di dalam penjara. Fasa kedua melibatkan pengukuhan sasya di mana banduan menjalani program kerohanian selama 6 bulan. Dalam fasa ketiga iaitu kemahiran vokasional, banduan menerima latihan kemahiran seperti di bengkel-bengkel komputer, pembuatan perabot, memotong rambut dan jahitan selama 18 bulan. Fasa keempat pula adalah program prabebas di mana banduan dibenarkan bekerja di luar. Okey, seterusnya ialah rawatan dan layanan. Rawatan dan layanan ni ada 4 unit dan unit yang terdiri daripada 4 ni ialah unit pencegahan, unit kesihatan, unit layanan dan unit psikologi. Okey, kita tengok yang unit pencegahan dulu. Unit pencegahan ni dia bertanggungjawab dalam pencegahan dan kawalan penyakit, membuat pengesanan awal, tahap ketagihan dadah dan menyelaras program harm reduction atau pengurangan kemudaratan dalam meningkatkan tahap kesihatan penghuni. Mereka ni juga membuat pengesanan awal dan pencegahan awal supaya sesuatu penyakit yang dihadapi oleh banduan tidak akan jadi lebih teruk. Okey, next. Okey, yang kedua ialah unit kesihatan. Unit kesihatan ni dia terdiri kepada klinik dan juga farmasi. Diorang ni bertanggungjawab dalam menyelaras perkhidmatan kesihatan yang lebih berkualiti. Mereka ni akan berikan perkhidmatan yang terbaik kepada para banduan dan penghuni supaya kesihatan mereka lebih terjamin. Yang ketiga pula ialah unit layanan. Unit layanan ni dia terdiri kepada layanan dan juga kebajikan. Unit ini akan memastikan banduan atau tahanan atau penghuni mendapat layanan sewajarnya. Mereka akan beri layanan yang sewajarnya dan adil serta akan memberi bantuan kebajikan kepada banduan yang memerlukan supaya mereka tidak rasa tersisih. Next. Yang keempat ataupun yang terakhir ialah unit psikologi. Unit psikologi ni dia bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan meningkatkan aktiviti psikologi dan intervensi kaunseling ke arah program pemulihan yang efektif. Mereka akan mengadakan program psikologi dan kaunseling untuk memulihkan diri para banduan kepada yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat apabila mereka dapat keluar daripada penjara. Saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Saya akan terangkan untuk bahagian vocational dan industri. Okey, untuk pengenalan. Di samping mewujudkan mekanisme pengurusan industri yang efektif serta komersial. Okey, next. Okey. Okey, untuk objektif dan fungsi vocational dan industri adalah memberi peluang kemahiran bersijil kepada penghuni bagi meningkatkan produktiviti. Okey, macam yang kita tahu, penghuni dalam penjara ni aktiviti diorang semua terbatas sebab diorang duduk dalam penjara je kan. Okay, so dengan adanya vocational ni, ia akan membantu untuk bagi penghuni penjara ni sijil kemahiran. So bila diorang keluar nanti, at least diorang dah ada kemahiran lah untuk survive, untuk teruskan kehidupan diorang. Okay,
Selain itu, untuk meluaskan pasaran produk penjara sama ada di dalam maupun di luar negara. Okey, untuk yang ni pula, contoh, penghuni penjara ni, diorang bukan duduk saja je kat dalam tu. Diorang bukan makan tidur je. Diorang ada buat like macam, diorang ada hasilkan sesuatu. Contoh macam craft tangan, macam tu kan. So nanti produk diorang tu pihak penjara akan expose keluar. So nanti mestilah ada yang beli kan. So nanti benda ni akan lagi meluaskanlah pasaran produk penjara. Okey, seterusnya adalah memberi maklumat dan kesedaran kepada masyarakat bahawa penghuni juga mempunyai bakat dan keupayaan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi negara. Okey, maksud dia dekat sini, kebanyakan masyarakat dia anggap, dia fikir macam para penghuni banduan ni like macam beban tau untuk negara, sebab yelah yang diorang tahu banduan ni cuma makan, tidur. Macam tu je lah kerja diorang. Tapi sebenarnya diorang ada aktiviti diorang juga dekat dalam tu. Like macam aktiviti dari segi rohani diorang, jasmani macam tu. So bila dengan adanya vocational dan industry ni, orang luar boleh tahulah yang penghuni ni sebenarnya ada bakat diorang juga. Diorang bukan like macam nak membazirkan duit negara je. Diorang pun ada bagi sumbangan. Dengan hasil craft tangan diorang tu, diorang jual semua, adalah sumbangan diorang untuk tingkatkan taraf ekonomi negara. Okey, dan akhir sekali adalah lepas tu adalah meningkatkan peluang kerjaya kepada penghuni setelah dibebaskan. Okey, tak semua majikan boleh terima bekas banduan untuk bekerja, sebab maybe diorang takut penghuni tu, diorang takut bekas banduan tu macam buat masalah ke, so nanti akan merugikan diorang. So bila diorang ada kemahiran diorang sendiri, at least diorang boleh tanggunglah diri diorang bila dah keluar nanti. So tak adalah diorang macam terikat dengan macam makan gaji lah maksudnya. So diorang boleh hasilkan produk diorang sendiri, boleh jual, so boleh dapat duit juga. Lepas tu, dan yang terakhir adalah meningkatkan hasil kepada jabatan. Okey, macam yang saya cakap tadi, contoh macam hasil craft tangan diorang jahit baju ke apa semua, diorang jahit tudung, macam tu. Lepas tu barang-barang tu akan diekspos keluar dan dijual. Lepas tu benda tu akan dapat hasil dekat jabatan penjara juga. So diorang tak adalah duduk saja je dalam penjara tu. Okay, next. Okay, unit-unit vocational dan industri adalah pembangunan latihan dan kerjaya, pemasaran dan juga perusahaan industri. Okay. Okay, dah habis. Sekarang kita orang nak buat quiz pula. Okay, terima kasih. Para peserta dan adik-adik boleh mengikuti Kahoot quiz kami. Link ada dekat chat box.
Maaf ya, sorry ada masalah teknikal. Oke, saya akan bagi link baru lah.
Okey, tahniah kepada para pemenang. Seterusnya kumpulan kami akan memberi tayangan video yang terakhir, iaitu pengalaman 11 tahun di penjara. Sekejap. Semalam ialah untuk menceritakan kerana banyak sangat keluh kesah ni. Lemas lah, rasa bosan lah, dan rasa tak tahu nak buat apa, pelbagai alasan untuk cari jalan keluar. Saya bagi tahu ini perlu disiplin hidup. Pengalaman saya keseluruhannya hampir 11 tahun di penjara. Di kem tahanan Kemunting itu tak apalah, ada Profesor Syed Hussein Ali, ada beberapa tahanan yang lain ya. Boleh juga kita ngobrol walaupun dikurung 7 pagi sampai 7 malam. Boleh keluar di sekitar compound. Tetapi di pengalaman Sungai Buloh lain, itu di kurungan seorang diri. Jadi sepanjang 6 tahun itu lebih ya, 8 tahun itu kurungan seorang diri dari pagi sampai malam. Maka kita kena ada kekuatan. Pertama, kita yakin bahawa politik ini juga terpaksa diharungi. Kita yakin nak bawa perubahan bukan mudah. Orang yang gelojoh dan curi harta rakyat dan jaga anak pinak menjadi billionaire semua, itu tidak akan izinkan kita naik memerintah dengan senang. Kerana mereka tentunya akan rasa tercabar. Orang yang zalim takut terbongkar kisah mereka. Dan beberapa cukong-cukong atau perompak keliling mereka itu akan belanja wang untuk menidakkan perubahan berlaku. Jadi saya sedar hal yang sedemikian. Tetapi bagaimana untuk selamat? Saya Alhamdulillah Azizah dan anak-anak itu banyak membantu. Tetapi disiplin keseorangan itu, pergi ke setengah hari itu tak ada langsung hubungan selain ada makan, Assalamualaikum oleh pengawal dan habis. Betul, pengawal penjara baik di tahanan polis atau penjara itu sangat sopan dan sangat hormat dan sangat baik dengan saya. Tetapi mereka terpaksa ikut peraturan. Dan peraturan yang ditetapkan itu kejam. Kamera ada depan pintu. Dan untuk masuk dari pintu pagar utama hingga ke bilik saya itu 13 pintu besi. Saya ni dibandingkan lebih teruk daripada botak jin dulu. Tapi tak apalah, ini percobaan mereka untuk melemahkan kita. Ya. Tetapi berbalik kepada pengalaman itu, apa yang kita harus lakukan? Disiplin. Maknanya pertama, kita tetapkan jadual yang ketat. Saya harus selesaikan buku ini dalam tempoh 2 hari. Hafal surah ini dalam tempoh 1 minggu. Kemudian baca novel ini dalam tempoh 2 hari. Jadi kalau ini jadualnya, dan riadah mesti sekurang-kurangnya 45 minit dan hingga 1 jam. Kalau tidak nanti badan jadi lemah longlai. Ya. Maka bangun 5 pagi. Siap. Baca Quran tahajud. Lepas subuh ulang baca Quran. Kemudian sampai minum pagi. Teh-o, putih kosong. Selamat engkau. Kemudian baca buku. Baca sebanyak mungkin. Ya. Keseorangan. Kalau di rumah, tahanan di rumah, sekarang ni seolah tahanan di rumah. Itu ada keluarga, boleh masak, boleh berkebun, boleh sembang, boleh cari buku di perpustakaan, boleh main dengan cucu. Itu lain. Ya. Walaupun tidak mudah bagi kebanyakan kita. Tetapi pengalaman kita, kalau kita ada jadual yang ketat begitu, baca buku. Ya. Katakan buku isu fiqh zakah saja, nanti bosan pula. Baca novel. Lepas baca novel, baca buku ekonomi. Kemudian baca buku falsafah.
Kemudian perbandingan agama. Jadi kita baca sebanyak mungkin, ya. Sampai waktu asar, lepas asar, riadah sebentar. Maghrib, ya, zikir, wirid, sampai Isya. Selepas Isya, ulang lagi, ya, sama ada hafalan Al-Quran ataupun baca kitab-kitab ataupun membaca lagi. Ini maknanya kalau disiplin begitu, tetap kadang-kadang saya kata Allah, tak ada waktu lah, saya janji nak selesaikan buku ini dalam masa 2 hari, ini dah masuk 3 hari belum selesai lagi. Jadi kita ada challenge itu. Ini dikatakan disiplin yang ketat untuk dipatuhi. Jadi kalau kita di rumah sekarang, dalam tempoh 2 hari kita selesaikan buku ini, ya. Dalam masa 3 hari dan hari berikutnya kita cuci, bersihkan rumah, ya. Itu yang saya sebut, janganlah serah kepada isteri saja, ya. Dan kalau ini dapat dilakukan, kita ada jadual. Hari Khamis bersih rumah, hari Jumaat tolong masak, hari Sabtu kebun ataupun apa yang boleh tanamlah lebih kurang. Hari Ahad ambil masa dengan anak-anak, celoteh cerita dan sebagainya. Kemudian ada ruang boleh tengok iFlix, dong ceritakan Daulat, saya tak lihat, tak nonton lagi lah, ataupun Netflix. Malam tadi saya nonton Malcolm X, ini di antara ikon generasi muda tahun 70-an. Itu dokumentari yang sangat berkesan. Itu maknanya kita boleh gunakan masa. Kalau saya di penjara, tidak ada radio, tidak ada televisyen, tidak ada suara khabar, tidak ada majalah, ada buku, tak ada pilihan, tak ada kawan nak ngobrol. Mungkin pada mula peringkat awal sebulan sekali Pak Azizah, itu pun ikut cermin, makan daripada rumah tidak diizinkan, ya. Jadi kalau ke mahkamah adalah diberi ruang sikit kerana hakim itu kan lebih timbang rasa, jadi kita boleh langgar sikit peraturan. Jadi mudah-mudahan alasan untuk mengatakan kita tak boleh tinggal di rumah, ini bosan, ini pelik juga bunyinya, bosan dengan isteri dengan anak-anak ni. Jadi susah kita terima alasan itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu dengan sebaiknya untuk memanfaatkan, ya, waktu ini tak banyak ketika ini ujian ini luar biasa, saudara. Maka sebab itu kita kena yakin, ya, kena tawakal kepada Allah dan kena memanfaatkan apa yang ada. Kita bernasib baik apa? Pertamanya sihat, keduanya waras, ya, ketiganya dapat menyelamatkan diri daripada bencana ini. Keempat, masih ada keluarga, masih ada tempat tinggal, masih ada makan. Jadi yang mana ada, berikanlah secara ikhlas kepada sahabat, keluarga dan jiran yang kurang bernasib baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Katakanlah ya Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Maka kepada Allah jua orang beriman bertawakal. Jadi kita sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Demikian itu tadi perkongsian aktiviti dalam penjara daripada para fasilitator kita. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian perkongsian itu tadi serta tahniah diucapkan kepada para pemenang. Hadirin sekalian, kini waktu sudah mencapai hampir jam 1 petang. Majlis meminta untuk mengundurkan diri untuk sementara waktu bagi memberi laluan kepada para peserta dan seisi majlis untuk merehatkan diri serta makan tengah hari. Demikian itu, dimaklumkan kepada para hadirin bahawa majlis akan bersambung semula pada jam 2 petang. Oleh hal demikian,
Majlis berharap para peserta dan seisi majlis masih sudi untuk menghadirkan diri pada jam 2 petang nanti. Sekian, majlis mengundurkan diri. Nanti kita mula jam 2 kan? 2 petang. Okey, baik. Jam 2 petang.